Sebenarnya masih tabu lagi lah topik berkaitan dengan e-games sebagai kerjaya, khususnya dalam kalangan orang Melayu ataupun orang Malaysia sendiri. Tak ramai orang melihat bahawasanya e-games sebagai satu career masa depan. Orang melihat sebagai satu perkara yang menghabiskan masa, menghabiskan wang. Tapi saya fikir tidak seperti itu sebenarnya. Saya melihat bahawasanya e-games adalah salah satu daripada kerjaya masa depan. Dekat Malaysia sendiri ada salah seorang artis yang berminat nak buat tim PUBG dia sendiri, dan dia nak hire seorang pemain tu harga gaji sehingga RM5,000 Malaysia. Secara mudah ada dua type lah berkaitan dengan e-games ni. Satu streamer dan satu lagi profesional. Bagi streamer ni sebenarnya tak semestinya dia power pun main, tapi cukup dia mungkin pandai nak olah cara dia bercakap, interact dengan dia punya fan ataupun supporters. Dan of course lah dia kena sentiasa main lah secara online supaya buat secara langsung orang boleh tengok dan dia boleh interact dan bercakap dengan dia punya fan. Basically memang dah ada cara untuk macam mana orang boleh donate ataupun orang boleh contribute kepada dia untuk memberi wang, dan itu adalah part daripada boleh dikatakan income dia. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat Facebook lah kan, orang selalu klik star, bagi 100 star. 100 star tu bukan maksudnya dia bagi star kat dia, tapi dia bagi duit. Ada nilai harga star tu. Jadi bila dia bagi duit kepada streamer tu akan dapat lah dalam account dia kan, dan boleh jadikan dia punya gaji ataupun income bulanan ataupun harian. Sebagai contoh, beberapa streamer kalau kita tengok sekarang ni pun, artis yang dulu berlakon sekarang ni dah jadi streamer seperti contoh Zahiril Azim. Kita ada juga kerja dia yang memang popular lah, khususnya kalau sebelum ni Dota, tapi sekarang PUBG kan. Master Ramen ni saya mention orang Malaysia lah, tapi ada juga kan orang yang mungkin daripada Indonesia, contoh Kime Hime kan, siapa lah kenal dia kan, ataupun Dom 49 kan. Ramai sebenarnya, lebih ramai daripada apa yang saya sebut lah. Yang kedua adalah professional. So professional ni memang dia main secara bergaji lah, sama ada gaji ataupun dia join mana-mana team yang memasuki pertandingan. Jadi mereka ni ada latihan mereka yang sistematik, ada tempoh-tempoh latihan yang mereka lalui, ada juga kardio dan sebagainya lah. Maksudnya ada dia punya plan ataupun kita kata program latihan mereka yang tersendiri. Tapi nak bagi tahu yang diorang ni adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai peluang untuk mendapat income yang sangat besar. Sebagai contoh, baru-baru ni kan kita pun baru tahu tournament international ataupun Dota baru je habis. Bayangkan mereka OC tim OC telah berjaya membawa balik 14 juta USD. So setiap seorang membawa balik 3.1 juta USD tau, bukan Malaysia. So bayangkan kita darab dengan 4. Darab dengan 4 tu, banyak tak tercakap lah kan. Lagi kaya daripada pemain golf dan lagi kaya daripada pemain tenis. Bayangan kerja main game kalau anak-anak main game kat rumah, jangan halam, support. Dan jangan kita ingat, main game ni hanya buang masa lah, ataupun tak ada kerjaya, ataupun tak ada masa depan. Tapi bukanlah kita kata kita tak perlu kawal anak-anak kita main. Kita kena kawal jugalah. Parents kalau nak bagi anak main dan support anak main, selain daripada kawal permainan dia itu, masa yang dia main itu, lorongkan jugalah. Kalau mungkin ada pertandingan sebagai contoh kan, ada pertandingan, ada pasukan yang mungkin dibuat independen, try lah hantar dan tengok macam mana development ada pada anak-anak dia. Dan jangan tak tahu ada beberapa universiti dekat Malaysia yang telah mewujudkan khusus berkaitan dengan e-games ataupun game development. Sebagai contoh, kita ada Asia Pacific University, APU. Kemudian kita ada UPSI sendiri, sebenarnya ada juga dalam bidang game development. Kita ada juga seperti KDU. Ini antara beberapa universiti yang sebenarnya ada kat Malaysia yang telah pun membuka course ataupun kursus dalam bidang game development. Dan ini sebenarnya membuka ruang khususnya kepada industri-industri teknologi. Sebenarnya mungkin juga mereka berminat untuk masuk dalam bidang-bidang industri game. Tapi kita tak tahu sebagai contoh, tiba-tiba mana tahu Samsung tiba-tiba nak masuk pula buka dalam games kan, ataupun Nokia sebelum ni buat handphone, tiba-tiba aku nak buat game lah kan. Kita tak tahu kan. Dia juga memerlukan pakar-pakar khususnya dalam bidang pembangunan permainan ataupun game development untuk masuk sebagai pekerja dalam diorang punya industri. Kita kena ingat tempoh hari semasa dekat game tournament international Dota tu, ada 5 orang Malaysia yang bermain untuk tim masing-masing, tim yang berlainan lah. Cuma mereka mungkin tak duduk di Malaysia. Cuma nak bagi tahu sebenarnya market Malaysia tu sangat ada lah. Sebenarnya masih ramai lagi bakat-bakat yang terpendam yang kita sebenarnya tak terokai lagi. Jadi mak bapak khususnya lah, kita kena pastikan anak-anak tu diberi sokongan lah, khususnya untuk bermain game. Tapi kita kena encourage jugalah untuk permainan-permainan yang lain, contoh sukan, riadah dan sebagainya.